Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita minggu yang ketiga, nak menceritakan tentang bab yang kedua, bentuk dan prinsip komunikasi Islam. Sebelum tu, pada kuliah yang minggu yang lalu, kita dah ceritakan tentang konsep komunikasi Islam, apa yang dimaksudkan dengan komunikasi menurut Islam dan Barat. Kita juga dah tengok tentang sumber-sumber bagi komunikasi Islam, dan kita juga telah lihat tentang elemen-elemen komunikasi dalam Islam. Maka hari ini kita nak tengok kesinambungan daripada konsep, iaitu bentuk dan prinsip dalam komunikasi Islam. Maka untuk hasil pembelajaran dia, seperti yang Ustaz bagi tahu, yang mana kita mengharapkan pelajar dapat menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam Islam dan menghuraikan elemen-elemen dalam komunikasi Islam. Secara ringkas dia, bentuk komunikasi Islam, dia ada 4, walaupun dekat sini tulis 3, ada 4, iaitu hablum minallah, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, hablum minan nas, komunikasi dengan manusia, dan dalam hablum minan nas ada satu lagi, hablum min nafsih, komunikasi dengan diri sendiri, dan juga hablum min akhar, komunikasi dengan makhluk-makhluk lain. Manakala prinsip-prinsip dalam komunikasi ada prinsip tauhid, adalah, khilafiyah, wasatiyah, dan tawazun. Baik, bila kita cerita pasal komunikasi dalam Islam, seperti yang dimaklumkan sebelum ni, setiap manusia ni dia tidak boleh lari dengan komunikasi, kerana itu merupakan satu fitrah daripada Nabi Adam AS sampailah sekarang. Manusia ini Allah Ta'ala telah ajar mereka berkomunikasi, seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu, Ar-Rahman 'allamal Quran 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang menjadikan Allah Ta'ala itu yang maha pengasih, maha penyayang, 'allamal Quran yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan yang menjadikan manusia itu pandai bertutur kata, pandai berkomunikasi. Dan maka adalah keperluan untuk kita berkomunikasi dengan pelbagai jenis. Kita perlu berkomunikasi dengan Allah, sesama manusia, hatta dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka daripada situlah munculnya bentuk-bentuk komunikasi dalam Islam yang Ustaz ceritakan tadi. Ada 4, komunikasi dengan Allah, dengan manusia, dengan diri sendiri, dan juga komunikasi dengan alam sekitar. Baik, bila sebut pasal komunikasi dengan Allah SWT, ini merupakan komunikasi yang paling tinggi, yang paling unggul, dan yang paling mulia. Komunikasi ini dilakukan secara vertikal, secara menegak ke atas, berbanding dengan komunikasi dengan manusia, dia secara horizontal. Manakala komunikasi dengan Allah Ta'ala secara langsung, direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita berdoa dengan Allah, kita solat, kita berzikir dan sebagainya, segala doa kita akan diangkat terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan komunikasi dengan Allah Ta'ala. Baik, berbanding dengan agama-agama yang lain, Ustaz pernah tanya orang-orang yang beragama bukan Islam, mereka juga percaya bahawa Tuhan itu satu. Ini yang kadang-kadang kita tak faham. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang bukan Islam, dia sembah macam-macam patung lah dan sebagainya, tetapi mereka kata Tuhan mereka tetap satu. Kenapa jadi macam tu? Yang patung yang mereka sembah tu dekat dalam kuil ke apa semua, mereka kata itu sebagai perantara. Bila mana mereka sembah, minta dekat patung tu, maka roh patung tu akan bawa doa dia kepada Tuhan dia yang satu. Maka itu konsep ibadah dalam agama-agama yang lain. Tapi kita Islam tidak. Semua sahaja, apa sahaja yang kita ibadahkan, semuanya direct langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita berkomunikasi dengan Allah ni, boleh jadi secara individu. Kita direct terus dengan Allah, kita solat, zikir, baca Quran secara individu. Dan juga boleh jadi secara berkumpulan. Kita solat berjemaah, mengadakan majlis zikir beramai-ramai dan sebagainya. Dan seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, nescaya aku akan
perkenankan doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takbur, orang-orang yang sombong daripada beribadah, tidak mahu berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, Allah Ta'ala akan sumbat mereka itu ke dalam neraka Jahannam dengan hina. Maka nak tak nak, kita sebagai seorang manusia yang kita tahu kita ni serba tak cukup, maka nak minta dengan siapa, nak berkomunikasi dengan siapa, komunikasilah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, komunikasi sesama manusia, yang mana merangkumi semua jenis manusia, ataupun kita sebut sebagai interpersonal communication. Semuanya kita berkomunikasi dengan guru, dengan komunikasi keluarga, dengan mak ayah, komunikasi dengan pekerjaan, semua staff-staff, komunikasi perniagaan bila kita berjual beli, komunikasi dakwah dan semua benda tu. Dianya boleh dilibat secara one to one, boleh jadi juga one to many, boleh jadi juga many to one dan juga many to many. Itu semua bergantung. Okey, dan boleh juga dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung, sebab kita berkomunikasi sesama manusia kan. Dan juga bila kita sebut pasal komunikasi ni, kita boleh jadikan Rasulullah merupakan model komunikasi sesama manusia itu adalah model yang paling baik. Sebab kalau kita lihat kaedah Nabi berkomunikasi, Nabi tak pernah marah para sahabat dia. Nabi ada seorang budak suruhan namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu tu Anas bin Malik usia dia baru 10 tahun, lebih kurang darjah 3 lah kot. Anas bin Malik pernah cerita, sepanjang dia berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun, daripada umur dia 10 tahun sampailah 20 tahun, Rasulullah tidak pernah herdik dia, Rasulullah tidak pernah hina dia dan tak pernah marah dia. Itu konsep komunikasi Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya, hablum min nafsi, komunikasi dengan diri sendiri, yang mana proses ini boleh berlaku apabila kita bercakap dengan diri kita, kita bermuhasabah dengan diri kita, yang mana ini penting. Dalam Islam, kalau separuh orang kata, apa cakap dengan diri ni, gila. Tak, sebenarnya dalam Islam, perkara itu benda yang sangat penting. Kerana Islam menuntut kita supaya kita muhasabah diri, kita hitung diri kita sendiri, apa sahaja amalan yang kita lakukan. Komunikasi ini merupakan perhubungan selain daripada komunikasi sama manusia. Komunikasi ini juga perlu terpelihara kerana setiap orang sedar bahawa semua manusia ada kekurangan mereka masing-masing. Sebab itulah kita perlu muhasabah diri kita, kita cakap dengan diri kita apa yang kita kurang sebenarnya. Itu hablum min nafsi, yang ataupun kita sebut sebagai interpersonal communication, komunikasi dengan diri kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah hablum min alam ataupun hablum min akhar, komunikasi dengan selain daripada manusia, selain daripada diri sendiri. Apa sahaja kita berkomunikasi dengan alam, merangkumilah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semua perkara-perkara yang lain. Sebab apa? Perkara ni memang wujud yang tidak diceritakan dalam komunikasi konvensional. Ada sejarah bagi tahu kepada kita wujud komunikasi antara manusia dengan haiwan. Seperti mana berlaku pada zaman Nabi Sulaiman AS. Rasulullah pun pernah berkomunikasi dengan haiwan. Pernah satu ketika apabila Rasulullah keluar daripada Masjid Nabawi, ada seekor unta pergi dekat Rasulullah. Unta tu tundukkan kepala dia seolah-olah berbisik dengan Rasulullah. Maka apabila dah selesai, unta tu angkat kepala, Rasulullah tanya, "Sini siapa punya unta ni?" Maka adalah seorang lelaki mengaku, "Untaku wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Unta ni tadi baru mengadu yang kau tak bagi dia makan, kau suruh dia kerja macam-macam." Maka wujud komunikasi tersebut. Apatah lagi zaman Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman ini dia boleh berkomunikasi dengan haiwan, macam-macam haiwan, boleh berkomunikasi dengan jin dan sebagainya. Begitulah juga dengan komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan. Pernah diceritakan Rasulullah SAW sebelum ni, waktu Nabi dekat Madinah, Masjid Nabawi, Rasulullah apabila nak bagi khutbah, Nabi akan bersandar dekat sebatang pohon kurma yang berada di mihrab di sebahagian depan. Nabi akan bersandar. Apa yang berlaku? Lama-kelamaan orang Islam ni menjadi semakin ramai. Maka orang belakang dia dah tak nampak Nabi bila mana Nabi nak baca khutbah. Ada beza sikit dengan kita. Zaman dahulu orang berebut-rebut datang masjid awal nak mendengar khutbah. Kita ni selagi tak dengar imam tu nak iqamat, selagi tu kau tak nak datang. Maka bila mana macam tu, ada sahabat cadangkan kita buat mimbar. Mimbar tinggi sikit kan, yang biasa ada sekarang dekat semua masjid. Ini bertepatan dengan sunnah Rasulullah. Maka bila dah siap mimbar tu,
Hari pertama Rasulullah nak naik atas mimbar nak berkhutbah, tiba-tiba dengar satu bunyi seolah-olah bunyi unta yang sedang merengek. Macam mana bunyi unta merengek tu? Lebih kurang macam yang korang buat tu lah, cuma korang manusia bukan unta. Maka semua sahabat cari mana pula bunyi ni. Rupa-rupanya yang menangis itu adalah pohon kurma tersebut. Sebab apa? Rasulullah dah tak bersandar kepada dia. Dia punyalah kasih dan sayang kepada Rasulullah sampai dia menangis. Rasulullah turun dan membelai pohon kurma tersebut supaya diam. Sebab itulah ada satu lagu nasyid ke, Ustaz tak ingat, penyanyi dia Dakmi tu kan, bukan Dark Scarf. Dark Scarf tu cerita lain. Yang mana Dakmi tu dia ada buat satu lagu tentang tangisan pohon kurma. Korang boleh google. Bertepatan dengan komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan ni, Rasulullah menyaksikan sendiri, para sahabat sendiri juga menyaksikan komunikasi antara tumbuhan dengan Rasulullah. Baik, seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, Qul huwa ansha'akum min ardi wasta'marakum. Sesungguhnya Allah telah jadikan kamu daripada bahan-bahan bumi. Kita manusia asalnya daripada tanah, bahan bumi. Dan Allah Ta'ala kata, wasta'marakum fiha, maka hendaklah kita memakmurkan bumi ini. Dan ini juga cerita tentang komunikasi dengan alam. Ada seorang wanita, hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari. Seorang wanita, dia menyeksa kucing, dia kurung kucing tu sehingga kelaparan, dia tak bagi makan. Akhirnya wanita itu dimasukkan ke dalam neraka. Maka wujud komunikasi dengan haiwan. Maka kita juga perlu bersifat ihsan. Bukanlah bermaksud tak boleh langsung kurung kucing kau apa semua, tapi yang penting kita ada ihsan kepada dia, kita memberikan makanan kepada dia. Dan begitulah juga apa sahaja komunikasi dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan. Rasulullah beritahu tidaklah seorang Muslim itu menanam pokok ataupun menghidupkan hasil-hasil tanaman. Kalau mana burung-burung makan jadi sedekah, manusia makan jadi sedekah. Itu semua ada manfaat-manfaat dia. Baik, yang berikutnya kita nak cerita tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Ada 5 prinsip: tauhid, adalah, khilafah, wasatiyah dan tawazun. Baik, prinsip yang pertama dalam komunikasi adalah tauhid. Kita faham yang dimaksudkan dengan tauhid ini daripada perkataan wahada, iaitu satu ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sebut sebagai konsep tauhid dalam komunikasi ini, kita yakin bahawa seluruh alam ini, seluruh ilmu ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga apa yang kita ada. Kita ada lidah kita, yang mana itu semua pinjaman daripada Allah Ta'ala. Dan kita ni apa? Kita ni pemegang amanah. Bila mana kita tahu harta tu milik Allah, ilmu tu milik Allah, hatta lidah-lidah kita ni, mulut kita ni milik Allah Ta'ala, kita dipinjamkan, maka jalankanlah amanah tersebut. Kita gunakan ilmu yang kita ada tu, sampaikan kepada orang dengan cara yang betul. Maka kita ada lidah ni yang Allah Ta'ala pinjamkan, maka gunakanlah lidah kita berkomunikasi dengan benda yang baik. Dan juga pegangan tauhid akan membantu kita untuk dan tidak menganggap bahawa mesej yang disampaikan merupakan hak kita semata-mata. Tak. Ilmu yang kita ada milik Allah Ta'ala, maka kita dapat ilmu tu pinjaman daripada Allah, maka sebarkanlah kepada orang ramai. Kadang-kadang ada sebahagian pelajar kan, mungkin dia best student ke apa semua ke, bila orang tanya sesuatu dia tak nak share. Ingat, dalam Quran ada satu hukum tentang kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Kita nak pandai, jangan pandai seorang. Kita sebarkan ilmu tersebut dan kita tak rugi. Ilmu tu tak akan berkurang kalau kita bagi dekat orang, berbanding dengan duit. Kalau kita bagi orang duit, duit tu akan berkurang. Kecuali bersedekah, Allah Ta'ala kata nampak berkurang dekat dunia, tapi dekat hari akhirat harta tu akan bertambah. Maka ilmu ni kita share dekat orang, ilmu tu sendiri akan bertambah. Maka seperti mana dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi war rasul, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan para rasul, iza da'akum lima yuhyikum, dan sekira apabila dia menyeru kepada perkara-perkara yang menjadikan hidup kita sempurna. Maka kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kita cerita awal-awal ni apa yang perlu kita buat, maka kita serulah kepada perkara-perkara yang jadikan hidup kita ini baik. Baik, kesan dia,
bila mana kita faham tentang konsep tauhid, kita jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat tumpuan hidup, kita akan ikut perintah Allah Taala sebab kita yakin Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu maha menyaksikan kita. Dan juga kita akan laksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebab apa? Kita tahu Allah Ta'ala arahkan manusia ini untuk lakukan tersebut. Apa yang kita ada hanyalah pinjaman semata-mata. Maka kita akan ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita akan cegah apa yang Allah Ta'ala larang. Kita akan laksanakan amanah dan kita yakin bahawa apa yang diajarkan dalam Islam adalah perkara yang terbaik. Dan yang kedua adalah prinsip adalah, yang mana apa yang dimaksudkan dengan adalah adil, tidak berat sebelah, tidak mengutamakan kepentingan peribadi, itu adalah. Dan bila sebut pasal adalah, dari sudut takrif, dari sudut pengertian, adalah ni maksud dia kita meletakkan sesuatu sesuai pada tempat dia. Dan bila itulah yang berlaku, bila mana kita berkomunikasi, kita letakkan kata-kata kita sesuai pada tempat dia, baru adil. Atau sebagai contoh, kalau kita bagi keputusan dalam mahkamah, kita mungkin dipanggil oleh mahkamah untuk menjadi saksi, maka wajib adil. Jangan kita rasa, oh tak apa, ini kawan baik kita ni tapi dia buat salah sikit je, kita melakukan penyaksian palsu, berdosa besar. Dan begitulah juga adalah letak sesuatu perkataan tu sesuai pada tempat. Korang nak baca Quran, dah bagus dah, tapi baca Quran dekat mana? Dalam toilet, maka tak adil. Yang mana bila mana orang-orang lain semua, kawan-kawan kau tengah mandi ke apa dalam toilet tu, kau pergi baca Quran kuat-kuat, dah lah salah. Sebab apa? Dekat tempat yang tak elok. Lepas tu korang pula boleh petikai kawan korang tak baca Quran dengan korang. Masalahnya dalam toilet. Maka dia menjadi tidak adil dekat situ. Bila mana kita nak berkomunikasi, sesuaikanlah pada masa, pada tempat dia. Ataupun benda yang lain. Korang ajak kawan korang pergi masjid, beribadah, bagus. Tapi bila pukul 3 pagi kau kejut kawan kau, ni aku nak cerita dengan kau pasal kepentingan pergi masjid, jom pergi masjid. Tak sesuai. Maka bila mana kita berkomunikasi, perlu adil, sesuai pada masa dan tempat. Baik, yang ketiga, prinsip khilafah, yakni kita tahu bahawa manusia ini merupakan khalifah, yang mana Allah Ta'ala lantik manusia ini di atas muka bumi sebagai pengurus bumi, pentadbir bumi. Maka kita lakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka kesan dia, kita yakin bahawa setiap yang kita lakukan akan diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Kita menjadi khalifah, wakil untuk menguruskan bumi, maka Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat kelak, apa yang kita buat. Maka yang paling baik kita lakukan apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Dan juga orang Islam yang paling baik adalah orang Islam yang menjaga lidah dia. Maka kita sebagai khalifah, pemimpin, jangan kita mencakap terus ya. Kita jaga lidah kita, tuturkanlah perkara-perkara yang baik. Dan kita pun apabila mengurus dan mentadbir alam ini, tak kisahlah nanti kalau korang ada komunikasi dengan organisasi ke, menjadi pemimpin ke, kita kena tidaklah berlandaskan hawa nafsu, ikut iman kita. Barulah kita kata kita berkomunikasi menggunakan prinsip khilafah. Dan yang berikutnya, prinsip wasatiyah secara sederhana. Maksud wasatiyah ni tak adalah terlalu boros dan tidaklah terlalu kedekut, bersederhana semata-mata. Begitu juga komunikasi, jangan kita over, puji orang berlebih-lebihan, kita ketawa berlebih-lebihan. Itu semua part of communication. Kita maki orang berlebih-lebihan, semua itu tidak dibenarkan. Dan juga Rasulullah SAW beritahu kepada kita, sederhanalah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah cakap benda-benda yang baik semata-mata. Dan dalam surah Luqman, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, bersederhanalah kita dalam kita bersuara, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Sebab kalau kita tengok, kalau korang boleh google macam mana bunyi keldai itu terlampau buruk. Allah Ta'ala bagi satu perumpamaan yang betul. Keldai ni kalau dia dia nak berkomunikasi, dia nak berengek apa semua, terlampau over. Maka kita ni sebagai manusia jangan over apabila nak berkomunikasi. Dan yang berikutnya, konsep tawazun, seimbang antara dunia dan akhirat. Maka kita bila mana komunikasi, kita wajib jaga hubungan dengan Allah, wajib jaga komunikasi dengan Allah dan jaga komunikasi dengan manusia seimbang. Jangan kita hanya jadi abid sahaja, seorang yang kuat beribadah dengan Allah, langsung tinggal tentang manusia-manusia ni, tak kena. Dan juga kita perlu selarikan kehendak antara nafsu, akal dan iman, perlu standardizekan, perlu seimbangkan.
Dan yang mana janganlah kita melebih-lebihkan perkara sesuatu sahaja. Sebagai contoh, kalau mana hubungan dengan Allah Ta'ala sedang solat fardu, kawan-kawan panggil, apa yang perlu kita buat? Teruskan solat fardu tu. Ini cerita solat fardu. Ni pun dah nak masuk maghrib dah. Maka kalau orang tengah solat maghrib apa semua, kawan panggil, jom pergi main PES ke apa, maka yang paling penting teruskan solat. Tetapi sekiranya amalan-amalan sunat, solat sunat, mak kau panggil kau, maka kita boleh, yang pertama, kita boleh percepatkan solat sunat kita, ataupun kalau kita rasa lebih ada perkara yang lebih mustahak tentang panggilan mak kita, habiskan terus solat sunat tersebut, berhenti terus solat sunat tu, maka sahut panggilan ibu tu. Sebab panggilan ibu tu lebih utama. Itu yang dimaksudkan dengan tawazun. Kita perlu nilai mana yang lebih wajib. Yang mana kalau dalam ibadah yang wajib, solat wajib tu, solat wajib tu lebih penting. Manakala dalam solat sunat, panggilan ibu tu lebih penting. Baik, sebagai kesimpulan dia, kehidupan kita ni memang memerlukan kita berinteraksi, memerlukan kita berkomunikasi, dan kalau kita berkomunikasi mestilah ikut prinsip-prinsip Islam, yang mana tujuan dia untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ni ada 2 soalan. Ustaz minta seperti mana pada minggu yang lalu, salin balik soalan ni dekat dalam YouFuture bahagian assignment dan jawab soalan ni. Tak perlu panjang, sekadar point sahaja. Alright? Ustaz rasa itu sahaja untuk kuliah kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa secara live dan juga secara melalui kuliah-kuliah online pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.